Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ujian apa yang Nabi tak tanggung? Kalau Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah, ujiannya sampai ke anak yang perlu disembelih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya, patut pakejnya lebih dahsyat. Pertama, Nabi hilang nama baik. Pada usia 40-an hilang nama baik. Kita kalau hilang nama baik ni kira susahlah. Kalau dalam sebuah syarikat kita dituduh sebagai pecah amanah, habis. Nama baik dah tak ada dah. Sekali orang hilang kepercayaan, that's it, habis. Orang patut umur 40-an ni tinggal nak cruising je dalam karier, tengah senior management pun income pun 5 angka lah. Tiba-tiba Nabi SAW yang asalnya digelar sebagai pemuda Al-Amin, pemuda yang paling jujur dan paling amanah, sampaikan Nabi lah menentukan perletakan Hajar Aswad dekat mana nak letak. Orang Mekah tidak akan tinggalkan harta mereka, melainkan mereka tahu Nabi yang jaga, maka baru mereka keluar pada Mekah dengan keadaan tenang, sebab Muhammad jaga harta mereka. Tapi di saat Nabi umur 40 tahun, tuan-tuan, gelaran itu tidak lagi Nabi sandang. Nabi digelar sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awwalin, kahinun, syairun, penipu, pendusta, ahli sihir, kaki sembang, dongengan orang lama-lama, asatirul awwalin. Sedih Nabi, tapi tak berhenti di situ. Itu permulaan pakej ujian. Allah datangkan pakej yang kedua, ujian ekonomi, dengan diboikotnya Bani Hashim selama 2 tahun. 2 tahun, tuan-tuan, Nabi berhadapan dengan orang tua yang tidak ada ubat untuk diberikan, mati. Berhadapan dengan anak kecil yang nak susu, tak ada susu nak disusukan. Berhadapan dengan situasi hanya makan ranting kering dan daun kering, rebusan daun kering selama 2 tahun. Dahsyat. Kita 3 bulan, banyak hotel tutup dah. Saya ingat di Ipoh 5 hotel tutup. Syuan Hotel, River Kinta, benda hotel 5. Tuan-tuan Google lah, tengok. Pusat-pusat pelancongan semua tak tahu nak operasi macam mana. Kapal terbang langsung tak tahu nak gerak. Bukan boleh terus bergerak terus, tidak. Banyak industri yang terkesan. Baru 3 bulan. Tapi expected akan jadi lebih teruk lepas bulan 10. Sebab moratorium dah habis. Kan? Moratorium dah habis, semua nak kena bayar hutang. Sekarang ni sedap lagi lah pasal hutang tak payah bayar. Lepas tu bank pun dah start telefon, halo. Aduh hai. Nak menghalo tu nak susah tu. Tu pesan pada anak, tuan-tuan, suruh simpan duit, jangan seronok sangat nak belanja. Simpan duit, esok kan bank dah telefon. Kalau ada hutang yang sihat tak apa, rumah ni hutang banyak, hutang tak sihat kat kredit, personal loan, oh ya Allah Akbar, takut. Baru 3 bulan ni, bulan 10 ni lah, Nabi SAW berhadapan dengan boykot ekonomi 2 tahun, collapse. Nasib baik ada Khadijah, nasib baik ada Abu Talib. Habis boykot, Abu Talib sakit. Abu Talib sakit, itu permulaan ancaman bunuh. Kerana di saat Abu Talib masih hidup, Nabi boleh berdakwah di Mekah, di seluruh tanah Arab dengan sewenang-wenangnya, walaupun orang benci dan marah, tapi mereka tak boleh usik Nabi SAW sebab ada Abu Talib. Abu Talib ni orang nombor 1 lah, pemimpin nombor 1 di Mekah. Abu Talib orangnya. Anak buahnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah apa nak buat pun, jangan diusik Muhammad tu. Pernah satu hari Abu Talib jumpa Nabi, ya Rasul, wahai Muhammad, cukuplah. Aku dah tua wahai Muhammad, cukuplah. Aku tak larat, cukup. Apa kata Nabi SAW? Wahai pakcikku, kalau ditakdirkan matahari turun ke sebelah kanan, bulan turun sebelah kiri untuk aku tinggalkan Islam, tidak akan berlaku sama sekali. Abu Talib dengar statement macam tu, wahai Muhammad, silakan. Apa kau nak buat, buatlah. Yang penting aku akan mempertahankan kau. Sebab tu sebahagian ahli sejarah mengatakan Abu Talib ni dah pun Islam. Sebab dia membenarkan dakwah Nabi. Cuma dia tak highlightkan keislamannya. Hanya dia dengan Allah sahaja yang tahu. Sebab dia sanggup menggunakan segala kekayaan diri dia untuk selamatkan Bani Hashim di saat kena boykot.
dan dia sanggup bersama dengan Nabi sampailah dia menghembuskan nafasnya terakhir. Abu Talib, sebahagian orang mengatakan dia dah pun Islam pada masa tu, cuma dia tidak zahirkan, wallahu a'lam. Mati Abu Talib, ancaman bunuh telah pun dilaungkan. Bunuh Muhammad mati. Tuan-tuan, duduk dalam satu tempat yang orang ancam kita bunuh, nama baik dah hilang, ekonomi pula tak ada, orang pula kata bunuh. Tuan-tuan, ini tekanan mental, depression kita kalau di pejabat, orang menyampah, tak payah orang menyampah, bos menyampah, bos kerja cari silap je. Oh ya Allah, kena cari kerja lain. Dia kalau bos dah menyampah tu kira that's it lah, kena update resume lah. Pasal bos dah menyampah, bos kira cari salah je, cari point je. Orang lain punya salah dia tak cari, tapi kita dia cari. Maksudnya kita kena pandai-pandai backup lah. Tuan-tuan, Nabi SAW berhadapan dengan situasi orang nak bunuh dia. Tahun yang sama, sepatutnya Nabi boleh at least boleh bertahan lah. Allah Ta'ala tambahkan pakej ujian dengan wafatnya Sayyidatina Khadijah. Khadijah mati betul-betul selepas Abu Talib mati, tahun yang sama, dipanggil tahun sedih. Hilang sumbu kekuatan dalaman ataupun hilang motivasi untuk terus ke depan. Kita kalau di pejabat orang marah, bisnes tak menjadi, orang panggil kita penipu apa ke, balik rumah ada isteri kata, abang tak apalah, kalau macam tu orang pandang abang, cukuplah, jom kita berhijrah, kita mulakan hidup baru. Saya pun boleh masak nasi lemak, pandai-pandailah kita buka kedai berniaga. Ada orang rumah macam tu, kira selesai kan. Kita ada isteri yang support, habis, siap, selesai lah. Ada partner yang okey, yang sentiasa support, insya-Allah kita boleh survive. Tapi Nabi di luar orang hina, di dalam Khadijah tak ada. Ya. Tuan-tuan, Khadijah punya sumbangan, orang pertama yang membenarkan dakwah Islam adalah Khadijah. Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi jumpa Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, selimutkan aku, selimut. Aku jumpa makhluk yang besar, wahai Khadijah, aku takut, tolong selimutkan aku rasa aku dah gila dah. Apa kata Khadijah? Wahai abang, mustahil Allah Ta'ala akan sia-siakan orang yang baik macam abang. Abang rehat, tenang, abang baik, abang muliakan anak yatim, abang muliakan janda, abang muliakan orang susah dan miskin. Takkan Allah sia-siakan orang baik macam abang. Rehat, walaupun beberapa malam tak balik rumah. Ya. Kita belum tentu boleh buat begitu ataupun dapat layanan begitu. Ya. Tuan-tuan cuba tak balik rumah 3 malam, tak beritahu, senyap je. Lepas tu balik malam keempat, beritahu, abang kena peluk, abang kena peluk. Agak-agak dapat apa? Kan? Abang jangan main-main abang. Siapa peluk abang? Abang tidur rumah mana? Kan? Abang tidur suruh ikhwan sekarang dah buka dah. Jangan balik rumah, jangan sentuh anak saya. Ada kawan ajak saya pergi mancing. Jom Ustaz, kita mancing di Royal Belum, Perak. Dia memang kaki pancing lah. Saya cakap, balik hari ke? Mana boleh balik hari Ustaz? Royal Belum ni paling minimum 3 hari 2 malam. Tapi syarat dia, handphone tak ada tau, tak ada line. Oi, tak ada line, 3 hari 2 malam. Betul ke kamu ni? Betul. Cakap tak apalah, tak payahlah. Sebab takut tak dapat ikan je. Nak jawab dengan bini pergi mancing, tapi ikan tak ada. Itu dia fikir, abang ni pergi mancing, ikan tak ada ni, biar betul. Nabi SAW betapa tenangnya hati Nabi kerana ada Sayyidatina Khadijah yang bagi segala-galanya untuk Nabi SAW. Khadijah ni dia multi-millionaire, dia jutawan, dia owner syarikat import export di Mekah, owner syarikat. Kita kalau ada owner syarikat saya import export. Khadijah ni kalau dia boleh susun dia punya harta, kalau ikutkan rombongan, dia balik daripada Syam, rombongan dia saja 15 batu unta dia masih lagi berarak nak bawa dia punya barang dagangan tu bawa balik. Banyaklah 15 batu, 15 km, 15 km panjang lah tuan-tuan. Dia punya unta tu punya dia adalah dia punya depan, tengah, belakang. Dia Arab ni dia tak akan lepaskan serentak. Kalau lepaskan serentak, dia ada risiko untuk kena hijack. Jadi dia akan lepas sikit ke depan. Dia ada dia punya risk management dia lah. Itu kaedah nak bawa rombongan. Ini orang Mekah ni, orang Quraisy ni dia hebat. Allah dah maktubkan dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy
ilafihim rihlatan syita'i was-sayf. Kehebatan orang Quraisy, dia boleh berdagang dan memusafir di musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk dia pergi ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam. Dia orang tengah. Orang Yaman tak pergi Syam, jauh. Orang Syam tak pergi Yaman, jauh. Jadi orang Mekah jadi pedagang, jadi trader. Khadijah owner syarikat trading, kaya. Tapi itu bukan sebab untuk Khadijah mendabik dada, tuan-tuan. Orang yang macam ni punya hebat, hilang daripada radar kehidupan Nabi SAW. Sedih Nabi. Akhirnya apa, tuan-tuan? Nabi SAW bawa diri pergi ke Taif. Ini series of ujian yang Nabi kita hadapi. Tuan-tuan kena hafal, ingat. Nama baik hilang, kena boykot, Abu Talib mati, Khadijah wafat. Hilang nama baik, hilang ekonomi, hilang kuasa, hilang jati diri. Hilang.